Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum, apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana, walau di mana saja berada, di Malaysia ke, di Brunei ke, di Singapura ke, di mana saja anak-anak Mak Jah berada. Di mana saja banyak anak-anak Mak Jah di luar sana, cucu-cucu. Jadi Mak Jah mendoakan kesemuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah supaya sentiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan di akhirat. Pada minggu ini anak-anak, Mak Jah nak bercerita mengenai misteri. Ni misteri juga. Misteri ulit mayang. Ulit mayang diulit. Ulit dengan jari jemari. Cerita macam tu pun dah tegak berluma anak-anak. Pasal apa? Bila tarian ataupun tradisional orang Melayu ni memang banyak misteri dia anak-anak kan. Banyak permainan rakyat yang dulu-dulu kan. Mak Yong, ulit mayang, ini semua ada pendamping dia, ada penjaga dia. Dan lagu ulit mayang tu pula memang lagu mentera dia. Jadi kisah ulit mayang ni dia berlaku di Terengganu kan. Semua orang tahulah kisah ulit mayang ni, macam mana dulu zaman dulu dia cara pengubatan. Pengubatan orang dulu-dulu, katanya tradisi ni dia macam turun-temurun macam tu. Ada nelayan yang hilang, jadi tak tahulah hilang ke alam mana. Kan Mak Jah kata alam kita ni berkongsi macam-macam alam. Jadi bila nelayan hilang, Tok Bomo dia, pawang dia pun buat upacara ulit mayang ni lah. Kalau tengok kan ulit mayang ni dipanggil semangat dia tu, maka datanglah 7 orang puteri. Itu dia. Itu banyak lagi cerita, panjang cerita tu. Tetapi apa yang Mak Jah nak ceritakan pada minggu ni adalah misteri yang diceritakan oleh adik Ikmal Hanif. Daripada YouTube dia, Mak Jah petik daripada cerita dia, kerana bila Mak Jah dengar cerita dia sangat menarik untuk dikongsi. Jadi cerita dia kata dia ni, dia orang ni duduk asrama. Jadi biasalah kan, masa tu dia kata dia baru ambil SPM. Biasalah anak-anak, dia orang ni kalau time exam SPM ni buat bersungguh-sungguh kan. Bukan main seronok lagi. Kejadian ni berlaku, dia kata, apabila kertas SPM yang terakhir, maknanya siang ni dia orang dah habis dah, besok dah tak ada paper dah, dia orang dah bebas, merdeka. Seronok betul dia orang. Jadi dia kata bila paper dia dah habis, jadi banyaklah budak-budak yang duduk asrama tu baliklah. Musim tu adalah musim cuti sekolah. Memang selalunya kalau pelajar-pelajar ambil SPM, orang lain semua cuti kan. Lepas tu dia kata pada malam tu, maknanya siangnya dia orang dah habis paper. Malam tu dia orang nak berseronok-seronok lah. Biasalah student ni kan, bila dah habis dia orang nak release tension. Jadi dia kata dia orang yang tinggal di asrama tu, dekat dom tu, dia kata dia ada 2 bangunan contoh A dengan B.
Bangunan satu tu budak perempuan duduk, lagi satu bangunan budak lelaki. Jadi dia kata bila dah habis semua paper tu, dia orang nak berseronok lah malam tu. Konon nak release tension. Dia kata dalam pukul 10 macam tu, 10 malam, dia orang ni dengan kawan-kawan dia yang tinggal, dia kata 16 orang je. Orang lain semua tak ada dekat asrama tu. 16 orang, 10 budak perempuan, itu dekat bangunan dia orang lah, dan 6 lagi budak lelaki. Jadi dia kata ini yang blok budak lelaki lah cerita ni. Jadi dia kata bila semua orang dah tak ada, dia orang ni pukul 10 malam ni, dia orang nak berseronok-seronok ni, dia orang pun biasalah budak-budak ni kan, dia orang pun nak makan-makan lah. Jadi apa saja makanan dia orang dah sediakan. Banyak makanan dia, mi segera lah, segala kopi lah, keropok, kerepek lah, semua ada lah, apa yang ada lah dia orang kan. Jadi dia kata dia orang dapat banyak makanan sebab apa? Junior dia orang ni bila dia orang cuti, makanan dia orang yang lebih-lebih tu dia orang bagi kepada senior ni, bagi pada dia orang. Jadi dia orang lah tolong habiskan. Jadi dia kata malam tu dia orang pun start lah, buatlah mi segera, makan ramai-ramai. Dia kata seronok lah. Jadi dia kata dia orang tinggal 6 orang. Dekat dom ni dia kata hanya satu dom aja yang orang kata yang ada orang. Dia orang lah. Yang lain semua dah tutup. Udah sebab tak ada orang kan. Jadi dia kata satu dom aja buka, yang lain semua dah tutup, semua dah balik ke rumah masing-masing. Jadi pada malam tu dia orang pun main kad lah, main Uno lah, main apa, bersantai, lepak, bukan main minum lah apa semua, minum kopi lah kan. Lepas tu dia orang ni dah lama sangat berborak lah apa semua, biasalah budak lelaki adalah aktiviti dia. Jadi dia kata hari pun dah pukul 3. Dah dekat pukul 3 macam tu. Ada 2 orang kawan dia lagi, dia kata dah tak tahan dah, mata dah mengantuk sangat. 2 orang tu pergi masuk tidur. Jadi dia kata waktu lepak ni, menurut kata si Ikmal ni, dia kata lepak ni pun bukan yang boleh tahan lama sangat. Sampai pukul 2 je dah tak tahu nak buat apa dah. Jadi mulalah idea masing-masing. Idea dia orang ni mula dah berfungsi. Jadi dia orang pun bercadang untuk pergi round-round kawasan bangunan tu. Mulalah ada pemikiran yang macam orang kata terangsang sikit lah untuk malam-malam nak tengok apa aktiviti dekat bangunan tu. Jadi dia orang ni adalah seorang kawan dia orang ni yang macam ketua. Ketua dia orang ni nama dia Aizat. Jadi dia kata Aizat ni badan tegap sikit lah. Jadi Aizat ni walau ke mana-mana pun dia akan pergi ke depan dulu. Dia ni budak yang orang kata berani lah. Dia orang ni pun pergi jalan-jalan. Dia kata tingkat 1 masih cerah lagi. Sebab apa? Mungkin tingkat 1 tu adalah lampu sikit lah, ada cerah. Tapi tingkat 2 memang gelap. Ni nak cerita ni. Pasal apa? Tingkat 2 ni anak-anak, dia kata setiap tingkat ni dia ada 6 bilik lah, 6 dom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingkat 2 pun macam tu. Tapi tingkat 2 ni dia gelap, memang gelap. Dan dia kata bila naik ke tingkat tu, dom yang pertama, kiranya dom 1 tu dia dekat dengan tangga lah. Lepas tu dom 2, dom 3, dom 4, dom 5, 6. Lepas tu naik lagi atas. Jadi dia orang ni pun naik tingkat 1. Bertolak-tolak lah dia orang ni. Bukan apa, ada yang penakut sikit, kau pergi dulu, kau pergi ni kan. Jadi Aizat ni ketua dia. Jadi dia orang pun jalan. Bila jalan dia kata dia naik tingkat 1. Tingkat 1 ni masih dapat cahaya juga. Ada cahaya sikit lah, cahaya lampu sikit. Jadi dia nampak koridor yang panjang. Dia kata nampak koridor yang panjang. Dia orang ni pun jalan tap. Jalan tengok dom 1 belah kiri. Dia kata tengok dom 2 memang berkunci lah, elok
sebab dia kata setiap dom ni, dia kata tingkap dia bukan tingkap macam zaman sekarang ni anak-anak. Zaman yang macam sekolah budak-budak dulu kan, dia macam ada dia ada gelas, lepas tu dia ada macam ada apa ni, dia punya grill dia macam ni kan, jadi kena tolak gelas tu macam ni, satu nak kena tolak kan. Kadang-kadang kalau berkarat, gelas tu pun tercabut kan, kaca tu. Jadi jenis tingkap yang macam tu. Dia kata dia pun jalan-jalan, tingkap 1 tu masih nampak cahaya lagi. Dia pun intai tengok setiap dom. Dia kata dom 1 ni yang tingkat 1 tu okey, elok aja kemas, pintu pun bertutup. Jalan lagi, diorang jalan-jalan lagi, melepasi 2, tengok tutup elok aja. Budak-budak punya katil pun semua elok kemas. Jalan lagi 3, elok lagi. Maknanya tingkat 1 ni sampai hujung diorang jalan, nampak cahaya yang malap-malap tu kan. Lepas tu diorang nak naikkan tingkat 2. Dia kata bila diorang ni nak naik ke tingkat 2, naik tangga, dah mula rasa aura lain. Dah mula rasa macam meremang bulu roma. Ni Mak Jah cerita pun macam meremang bulu roma kan. Dia dah mula aura yang tak sedap. Tapi dia orang pun naik tangga, bertolak-tolak dia orang naik tangga. Dia naik tangga, lepas tu dia pun jalan. Tapi ini memang total gelap anak-anak. Tak nampak apa. Jadi kan dia orang ni pun, si Aizat ni pun, dia buka telefon dia tu, dia dapatkan lampu daripada telefon dia tu kan. Telefon kita kan ada boleh adjust, boleh dapat cahaya, boleh lampu kan, ada lampu. Jadi dia pun terpaksa on light telefon dia tu. Dia pun on, dialah ketua, dialah depan, dia jalan. Dia kata masa dia orang nak jalan tu, masa yang step pertama dia nak melepasi dom 1, dia dah mula rasa macam meremang. Lepas tu dah rasa macam ada angin macam angin tu macam tak tahu dari mana angin tu, angin sejuk kan, malam-malam terasa dekat badan dia orang. Jadi dia orang dah mula macam cuak dah. Memang rasa aura tak sedap dah. Memang takut lah, dah mula rasa takut. Kerana apa? Kerana memang gelap. Jadi si Aizat ni dia yang paling depan, dia pun jalan. Yang lain dia bertarik-tarik kat belakang. Kau pergi dulu. Semua takut kan. Sebab apa? Sebab dia orang tahu sejarah tingkat 2 ni, dom yang dom 6 tu sepatutnya dia dom, tetapi dia orang tutup dom tu, memang dah lama tak buka, dia orang jadikan store. Kerana dom yang 6 tingkat 2 tu ada sejarah. Katanya tempat tu memang dia tidak dijadikan dom dan dia ditutup, dia dijadikan store. Dan dia bermangga, pintu dia bermangga, tingkap semua tutup. Udahlah tutup, lepas tu ditutup lagi dengan surat khabar. Biasa kan anak-anak, bila kita nak tutup satu pintu tu, kita nakkan orang tak nampak daripada luar, ditutup dengan surat khabar. Jadi memang tempat tu dah banyaklah dengar sejarah dia. Dia orang kata ada budak yang pelajar yang hilang. Lebih kurang macam tu lah. Jadi pelajar-pelajar yang senior dia orang ni pun ada bercerita tentang dom yang 6 tu, yang memang tak ada orang pakai. Memang dia tidak dijadikan dom, dia dijadikan store. Jadi tempat tu memang tempat yang orang kata misteri. Jadi dia orang ni pun jalan-jalan. Si Aizat ni buka lampu torchlight, jadi nampaklah sikit kan jalan. Diorang ni bertolak-tolak melepasi dom 1. Diorang pun tengok dom 1, diorang jalan lagi. Tengok dom 2, tapi tak nampak sangat, gelap. Jadi dia kata tingkat 2 ni pelik sikit. Ada yang macam pintu dia terbuka.
tingkap dia terbuka. Dia tak macam tingkat pertama tadi, semua tersusun cantik. Jadi dia orang pun melepasi tingkat 1. Jadi Aizat ni pun yang paling depan, dia suluh semua. Dia orang pun jalan perlahan-lahan, tengok pula, lalu pula dom yang 3. Umur dah makin lama makin naik kan, makin seram. Kerana apa? Kerana dekat depan tu koridor yang panjang tu gelap. Jadi dia melalui dom 3, dia tengok tak ada apa-apa, masih gelap. Dia lalu lagi dom yang keempat, tengok masih gelap. Dan dia melepasi dom yang kelima. Bila disuluh dom kelima, si Ikmal ni, dia kata dia ternampak dengan ekor mata dia. Ekor mata ni belah sini tahu anak-anak. Kita bukan tengok straight. Kalau kita tengok straight, kita mata kita yang betul lah. Tapi ekor mata ni macam kalau kita jeling belah sini kan. Kalau kita bagi salam solat tu kan, kita tu ekor mata kita kan. Jadi dia nampak dengan ekor mata dia kata dekat. Pasal ada lampu daripada telefon si Aizat ni, jadi dia nampak sikit cahaya. Dia nampak satu lembaga tengah berdiri macam ni, tengah pandang aja ke depan. Jadi dia macam, dia nampak tapi dia tak bagi tahu kawan-kawan dia. Dia nampak, dia terdiam. Apa benda lembaga ni kan? Macam lembaga seorang lelaki. Kan, tengah berdiri tegak macam pandang dia ke depan. Tapi dia macam tak ambil peduli. Dia pun buat tak tahu je. Dia pun pergi terus jalan ke depan. Dan ke depan, dom yang ke depan tu memang sangat gelap, iaitu dom yang ke-6. Bila dia sampai dom kelima, lepas dom kelima je anak-anak, dia orang dah tak nak pergi dah. Dia orang rasa sangat takut. Jadi si Ikmal dia kata, jom, dia tak payahlah kita pergi lagi, jomlah kita balik, sudahlah tu. Dia orang semua dah takut dah. Tetapi si Aizat nak pergi juga ke dom 6 tu. Dom yang Mak Jah kata yang misteri tadi tu. Dia kata, jomlah kita pergi. Dia kata, kita pergi juga. Alah, korang ni penakut lah, dia kata kan. Mari kita pergi juga. Ni tak apa, korang ikut je belakang aku, dia kata kan. Dia kata macam tu. Jom kita pergi juga. Jadi diorang ni tak nak untuk tolak, ikut jugalah si Aizat ni. Alah, pengecut lah korang semua ni. Sambil tu dia melepasi dom 6. Apalah, lebih kurang macam tu lah dialog dia. Korang ni penakut, mana ada hantu? Dia cakap macam tu anak-anak. Selepas saja dia cakap macam tu, korang ni penakut lah, takut sangat hantu. Mana ada hantu? Bila terlepas dia cakap macam tu, tiba-tiba dia orang terdengar bunyi seruling. Bunyi seruling tu halus saja anak-anak. Seruling tu bunyi. Halus saja bunyi dia kan. Lepas tu dia orang dengar. Dia orang macam, dari mana datang bunyi seruling? Si Aizat ni pun pergi ke depan lagi. Tengok dom tu kan. Dom tu memang bermangga lah. Tak ada apa-apa. Memang tertutup semua kan. Jadi dia orang dengar bunyi seruling tu makin kuat. Lepas tu si Aizat ni tiba-tiba dia suluh ke depan. Mata dia macam ni, dengan mulut dia ternganga, dia terpaku sambil tangan dia memegang telefon tu. Lepas itu apa berlaku anak-anak? Aizat terus menggerakkan tangan dia. Mengikut alunan bunyi seruling tu. Aizat dah kena pukau. Jadi dia orang yang 3 orang lagi tu dah panik dah. Kenapa jadinya Aizat ni? Aizat. Panggil dekat Aizat. Tarik, tapi dia tak bergerak. Dia masih
ayunkan tangan dia yang lembut, dia mengikut alunan bunyi seruling tu. Tetapi dia kata, pada masa Aizat tengah menari, seruling tu tak berbunyi. Tetapi Aizat rancak menari. Dia menari. Lepas tu diorang dah panik anak-anak. Diorang dah tak tahu nak buat apa. Lepas tu Ikmal ni boleh suruh salah seorang kawan dia tu. Kawan dia tu yang disuruh tu badan agak besar juga kan. Jadi dia suruh kawan dia tu pergi minta tolong, turun bawah, pergi minta tolong dekat guard. Sebab apa? Guard tu bukan calon-calon orang juga. Guard tu dia boleh mengubatkan orang. Maknanya guard tu dia tahu pengubatan ruqyah-ruqyah ni lah juga kan. Jadi dia pun turun. Dah lah lama nak tunggu sebab Ikmal ni sudah suruh kawan dia yang badan besar. Biasalah anak-anak bila orang tu badan agak comel sikit, lambatlah dia nak turun. Jadi dia orang ni dah panik. Aizat ni pun menari je seolah-olah dia ikut bunyi seruling tu. Jadi dia kata Ikmal ni pun pergi pegang Aizat tu, nak tarik dia lah. Sebab Aizat ni dah macam kena pukau. Dia dah macam kena rasuk anak-anak kan. Jadi bila si Ikmal ni nak pegang si Aizat ni, dia lepas tu dia pun pandang apa yang dipandang oleh si Aizat ni. Dengan lampu telefon Aizat ni yang masih menyala, dia ternampak anak-anak. Dia ternampak apa? Dia ternampak di dom 5 tu seorang lelaki yang memakai baju macam pakaian silat, tengah duduk bersila di tengah-tengah dom 5 tu sambil meniup seruling. Jadi Aizat ni pun menari dengan rancak ni. Jadi yang si Ikmal ni pandang, dia macam dah dia mula nak masuk dah. Dia dah mula mengikuti alunan seruling tu. Dia kata dia dah mula rasa macam kepala dia berat. Dia macam hayal. Lepas tu dia dah mula nak menggerakkan tangan dia. Dia dah mula rasa badan dia melayang-layang. Dia dah mula macam gini. Lepas tu tiba-tiba dia terasa bau dia kena tepuk. Bila dia tersedar macam tu, rupanya guard tu dah sampai. Guard tu pun baca apa yang patut. Diorang pun dokong, yelah, papa si Aizat ni, tarik Aizat ni. Guard tu pun baca macam-macam ayat ruqyah apa semua. Tarik, bawakan turun ke bawah si Aizat ni. 2-3 orang ni tolong papa si Aizat ni, paksa juga dia turun ke bawah. Diorang pergi ke surau. Jadi diorang ada surau, diorang masjid diorang lah. Pergi ke surau sana. Jadi guard tu pun pulihkan si Aizat ni, baca macam-macam apa semua ayat. Si Aizat ni pun macam dia tersedar, dia pun tak tahu apa berlaku. Jadi guard tu kata, itulah guard tu cerita. Sebenarnya dia kata, korang ni kenapalah pergi malam-malam pergi tempat macam tu. Dia kata, korang tahu tak, dia kata malam yang kejadian tu berlaku dan masa yang dia orang pergi tu dalam pukul 3 lebih macam tu adalah masa yang pintu alam gaib terbuka. Maknanya kalaulah diorang ni tak disedarkan, diorang ni boleh terus masuk ke alam gaib. Nasib baiklah diorang ni pandai, diorang ni panggil guard tu. Kalau tidak, diorang pun boleh hilang. Kerana masa time tu, malam tu adalah malam terbukanya pintu alam gaib. Jadi guard tu bercerita, guard tu kata memang dia kata sebelum ni pun senior dia orang ni pernah mengadu dengan Pak Guard ni. Kadang-kadang malam-malam dia orang terdengar bunyi orang main seruling daripada dom yang dia orang nampak tu. Jadi Pak Guard ni kata sejarah tempat ni sebenarnya setiap satu dom tu
ada penjaga dia. Oh, Mak Jah pun gerun. Setiap satu dom tu, dom satu penjaga lain, dom dua penjaga lain, dom tiga penjaga lain, dom yang 5 tu, yang si Ikmal nampak tu adalah penjaga dia adalah lelaki yang meniup seruling. Itu penjaga dia. Jadi sebab itulah masa dia orang nampak benda tu. Sebab apa? Time yang kena, malam yang kena. Malam yang bertepatan, orang kata time yang bertepatan, maka dia memunculkan diri dia. Kita hidup dalam dunia ni walaupun kita rasa seorang, tapi sebenarnya kita bukan seorang, anak-anak. Kita banyak keliling kita yang kita tak nampak. Kita rasa kita, tapi sebenarnya bukan kita saja. Mungkin Mak Jah bercakap sekarang ni ada keliling Mak Jah. Sebab tu Mak Jah selalu cakap, hidup di dunia ni jangan leka. Ada yang memerhatikan kita setiap masa.